Bagi saya suka pergi satu bidang yang challenge myself, yang tak ramai pergi, sebab itu saya rasa itu ialah kita nak jadi pakar. Macam Tuan Fairuz sebut tadi, kita bukan saja nak jadi jago kampung, jago dunia, kita nak jadi jago planet yang lain. Nampak? Jadi buatlah yang terbaik. Siapa nak jadi tukang masak ke wartawan ke, buat yang terbaik. Jadi nak inspirasi, tengok alam, tanya diri sendiri, cermin diri sendiri apa yang nak jadi, tapi jadi the best dalam bidang profesi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita lagi pada kali ini untuk rancangan Bual Sains Podcast Mosti 2024 yang pada kali ini dibawakan bersama bahagian penguasa angkasa, dan saya Dr. Nuzulawati binti Mak Kamsul sebagai moderator anda. Bersama-sama saya adalah Tuan Muhammad Fairuz bin Aslam, penguasa angkasa, bahagian penguasa angkasa, dan juga panelis jemputan khas kita, ya, Profesor Madya, Teknologis Dr. Muhammad Hanafi bin Azami, iaitu pensyarah kanan, ya, bahagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Aero Angkasa, Universiti Islam Antarabangsa. Pada kali ini kami akan membawakan satu topik khas untuk sama-sama kita bincangkan, iaitu angkasa, pencetus inspirasi dan inovasi. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, saya rasa cantik kalau kita berkenalan lebih lanjut dengan panelis kita, ya. Tuan Muhammad Fairuz bin Aslam telah pun berkecimpung dalam bidang sektor angkasa lebih 26 tahun. Dan sekarang ini berada di bahagian penguasa angkasa. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Tuan? Okey, terima kasih Dr. Nuzulawati. Bertugas di sektor angkasa ini semenjak 3 Disember 1998. Bermula dengan aktiviti R&D sains angkasa di Agensi Angkasa Malaysia, ataupun dulunya ialah Agensi Angkasa Negara, Angkasa. Dan selepas itu ke Planetarium Negara untuk menguruskan program pendidikan, dan akhirnya di bahagian penguasa angkasa untuk lihat pula bahagian regulatory ataupun perundangan angkasa. Jadi secara ringkas begitulah. Jadi sepanjang servis saya memang di sektor angkasa. Baik, jadi maknanya banyak pengalaman dan mungkin pengetahuan berkait dengan bidang angkasa. Mungkin seterusnya kita nak berkenalan pula dengan penulis khas kita. Profesor Madya, Teknologis Dr. Muhammad Hanafi, pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Aero Angkasa, Universiti Islam Antarabangsa. Betul. Mungkin Doktor boleh berkongsi dengan kita sedikit latar belakang, silakan. Okey, terima kasih namanya untuk Dr. Z menjemput Mosti juga, BPA menjemput saya dalam sesi podcast ini. Sedikit latar belakang saya mula berkhidmat sebagai pensyarah sejak 2017 selepas saya menyambung PhD saya di Cranfield University. Memang R&D pendidikan saya sejak Masters 2012 berkenaan dengan Hybrid Rocket Technology. Kemudian saya di Cranfield menyambung tentang High Speed Combustion ataupun pembakaran hala laju tinggi. Jadi bila sebut pasal roket itu dia agak sensitif, terlalu sensitif. Jadi kita pergi kepada fundamental ataupun asas, which is combustion. Kemudian pada tahun 2017, tahun lepas, saya pula dinaikkan pangkat menjadi Profesor Madya dan kini mengajar di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Aero Angkasa. Ya, itu dia sedikit tentang saintis roket kita. Seterusnya, mungkin kita boleh beralih kepada topik yang kita nak utarakan pada hari ini. Secara umumnya, kita akan berbincang mengenai potensi penerokaan dan penggunaan angkasa dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia. Maksudnya, dalam kehidupan seharian kita sebenarnya, kita tak dapat lepas daripada teknologi baru ni, teknologi angkasa ni, yang akan mungkin satu masa nanti memberikan significant impact yang direct kepada kehidupan kita. Seterusnya, apakah peranan dan pendirian Malaysia dalam penerokaan angkasa moden, projek dan aktiviti yang bakal dilaksanakan oleh negara, dan seterusnya impak dan kesannya dalam kehidupan kita lah. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya rasa mungkin kita boleh teruskan dengan beberapa soalan untuk kita kupaskan apa yang kita akan bincangkan tadi. Bila kita bercakap tentang lesen untuk membawa kenderaan, kenderaan biasa, contohnya kereta atau motosikal, pihak yang akan kita rujuk adalah JPJ. Jadi bagaimana pula dengan kalau kita nak melakukan aktiviti angkasa contohnya, mungkin Encik Fairuz boleh terangkan di bahagian penguasa angkasa sendiri, latar belakang tentang bahagian penguasa angkasa ni. Kalau nak melakukan apa-apa aktiviti melibatkan pemanduan kenderaan di jalan biasa, kita pergi ke JPJ. Jadi kalau melibatkan aktiviti angkasa ni, kita pergi ke bahagian penguasa angkasa kan? Mungkin Tuan Penguasa boleh kupaskan. Terima kasih.
Kalau kita lihat sektor angkasa di Malaysia ni memang bermula seawal tahun 70-an. Jadi kalau diringkaskan sehingga kali ini kita sudah mempunyai 13 buah satelit. Jadi aktiviti angkasa memang telah berlaku dan kita lihat dewasa ini aktiviti angkasa semakin aktif, semakin banyak satelit ataupun roket yang dilancarkan ke angkasa lepas dan sudah pastilah peningkatan tersebut juga menimbulkan risiko dan memerlukan satu pengurusan supaya program angkasa khususnya di Malaysia ini dapat kita takbir urus atau kawal sedia dengan baik. Jadi untuk kes Malaysia, kalau kita hendak membina satelit, kita hendak melancarkan roket ataupun kita hendak membina kilang untuk nak buat ataupun lab kalau kes universiti yang khusus untuk membuat assembly testing facilities, maka lesen perlu dipohon. Dan bahagian penguasa angkasa memang ditubuhkan untuk kawal selia aktiviti angkasa supaya aktiviti angkasa Malaysia ini dapat dikawal selia dan kesan dia bila dapat dikawal selia, aktiviti angkasa di Malaysia dapat dijalankan dengan selamat, mematuhi semua peraturan-peraturan ataupun treaty angkasa di peringkat antarabangsa. Impact final dia dengan membuat demikian, dah pastilah orang akan nampak Malaysia selamat dan ia akan menarik pelabur asing untuk menjalankan aktiviti angkasa di Malaysia. So tugas BPA memastikan bahawa aktiviti angkasa Malaysia dikawal sedia mengikut peraturan-peraturan ataupun akta yang diluluskan dengan merujuk pada best practice di peringkat antarabangsa. I see. Inilah yang dimaksudkan sebagai peraturan-peraturan semua tu ditetapkan di bawah Akta 834. Betul, Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022. Mungkin rentetan daripada soalan tu. Apakah perlunya Akta 834 ni kepada negara? Baik. Akta 834 ini diperlukan. Saya rasa lebih mudah untuk kita ambil satu contoh. Yang pertama ialah kita nak memastikan bahawa aktiviti angkasa Malaysia ini selamat. Ataupun kalau berlaku kemalangan angkasa, negara maupun di peringkat yang paling rendah iaitu individu dilindungi. Jadi Akta Lembaga Angkasa Malaysia ini memastikan semua pihak yang terlibat dalam bidang angkasa ini dia mendapat perlindungan yang sewajarnya. Kerana kita tahu kalau kita lihat sejarah penukaan angkasa, safety ialah asas kepada innovation. Keselamatan yang baik memberi ketenangan supaya inovasi berlaku. Sama ada di peringkat universiti ataupun industri bawah mereka dah sure safe dan dia akan memudahkan inovasi. Sebab ada pihak selalu kata inovasi dengan safety ni dua yang bertelagah. Kalau kita banyak sangat elemen safety, innovation akan kurang. Dia mungkin betul kalau kita lihat tu dalam satu kacamata dengan sudut lingkup yang kecil. Tapi kalau kita tengok as overall, negara-negara yang maju dalam bidang angkasa, dia membuat satu asas iaitu mempunyai asas perundangan. Asas perundangan itu akan memastikan bahawa aktiviti angkasa dapat dilakukan dengan selamat dan inovasi dibenarkan. Cuma inovasi itu perlulah mematuhi asas-asas best practice. Contohnya, kalau kita nak melancarkan satu roket, kita tidak boleh lihat semasa aktiviti pelancaran itu saja. Kita perlu lihat daripada di mana dia dilancarkan. Apakah kemudahan-kemudahan yang ada di fasiliti pelancar. Dan kalau semua itu telah dalam keadaan selamat, sudah pastilah roketnya pun akan dapat dilancarkan dengan selamat dan itu menyebabkan kos. Betul. Jadi isu on keselamatan dan sebagainya kita cuba minimalkan. Dan saya amat yakin inovasi dan safety sama ada di peringkat penguasa angkasa ataupun di peringkat decision making, dia perlu dilihat secara bersekali. Jangan lihat itu sebagai dua benda yang bertelagah. Baik, tapi interesting pointnya adalah jika terlalu banyak peraturan sama ada di pihak industri ataupun di pihak akademi sendiri ada yang beranggapan ialah satu halangan. Apa ni banyak sangat peraturan, banyak sangat akta. Jadi bagaimana kerajaan boleh mencapai keseimbangan antara faktor keselamatan sektor angkasa yang ditekankan oleh bahagian penguasa angkasa dan juga dari segi inovasi itu sendiri. Mungkin soalan ini saya boleh utarakan kepada kedua-dua panel. Mungkin Dr. Hanafi boleh bagi komen dulu. Dari sudut sebagai ahli penyelidik, ya betul. Di mana-mana lab pun keselamatan tu mesti jelas, mesti kita kena faham, mesti tahu. Sebab there is no
toleransi. Kalau apa-apa berlaku, kemalangan berlaku, nauzubillah, kecelakaan yang berlaku, itu akan menyebabkan orang lagi takut dan inovasi itu akan terhalang. Kita tak nak dah buat penyelidikan lagi, nampak tak? Ya, jadi memang setiap lab, bagi saya memang pendapat saya memang yang perlu pergi dulu adalah peraturan, which is akta yang ada untuk nak melindungi. Kemudian bila ada akta, barulah aktiviti, orang dah tahu, oh ini ada rupanya. Kemudian aktiviti ini, bila dia berlaku, dia akan ada demand banyak. Kemudian inovasi akan, of course lah, inovasi akan terus bercambah. Apa-apa pun memang akta tu pergi dulu. Kemudian barulah inovasi, ada industri, banyak demand. Sebab itu kami di universiti memang kalau tengok R&D itu di tahap level TRL 1 hingga 3 lah. Jadi untuk aktiviti-aktiviti roket contohnya, sekolah-sekolah pertandingan yang terbaru ni, MRC, Malaysia Rocket Competition pun, kita menggalakkan aktiviti-aktiviti roket ni, roket angkasa ini. Dan kami sangat sukar untuk mendapat SOP yang tertentu. Contohnya badan-badan keselamatan which is yang standardization yang ada tidak ada. Kalau dunia sekalipun, kalau kita tengok nak pelancar roket, saya di Vernon tahun 2022 melihat sendiri Ariane Group. Saya tanya sendiri kepada dia punya, dia adalah engine manufacturer, standard apa yang you all guna? Jadi dunia pun dia tak ada standard, tapi dia ada standard untuk dia punya syarikat sendiri. Jadi keselamatan. Standard untuk keselamatan. Jadi contohnya parameter-parameter yang tertentu, berdasarkan syarikat dia punya engineer punya calculation. Nampak tak? Jadi untuk standardization yang macam aviation gunakan ESTM standard, EN standard itu, aviation ya dah, tapi untuk angkasa masih belum lagi. Sebab itu akta tu is a initial step yang bagus, kemudian diperincikan lagi peraturan dan juga SOP-SOP tertentu. Ya, bagi saya itu amat penting. Elok BPA move on, pergi ke arah ini dahulu, kemudian barulah aktiviti akan lebih bercambah, insya-Allah. Maksudnya dari peringkat akademik, peraturan itu dilihat sebagai memandu kepada inovasi yang selamat. Ya, positif. Kalau saya boleh tambah sikit yang sila. Hanafi tu. Kalau penting untuk kita faham bahawa inovasi itu tidak pernah dikekang, khususnya dalam peringkat akta. Di mana inovasi bermula? Inovasi bermula di peringkat R&D. Akta Lembaga Angkasa Malaysia tidak lihat di peringkat R&D. Dan kalau doktor sebut tadi TRL, daripada TRL 1 sampailah ke TRL 6, 7 di peringkat R&D, itulah orang kata new knowledge, ilmu pengetahuan baru dijanakan. Dan hanya sampai ke TRL 9 atau 10, bila objek itu dah siap, barulah perlu dilesenkan. Jadi the whole spectrum daripada asas research, apply, kemudian embedded dengan commercialization tidak terikat dengan akta. Jadi buatlah R&D, buatlah innovation dekat situ. Jadi akta hanya melihat di produk yang akhir. Setelah you bawa kamera apa, kita tak tanya you bawa R&D apa dan sebagainya, macam mana you buat, kita tak tanya. Jadi akta ini tidak mengganggu pun aktiviti R&D, tidak menghalang pun proses penyelidikan dan pembangunan itu. Mungkin sedikit lagi soalan berkaitan dengan adakah peraturan ini menghalang? Pengalaman Tuan Penguasa sendiri, Encik Fahrul sendiri, berinteraksi dengan industri, bagaimana penerimaan mereka tentang peraturan dan akta yang kita dah lancar? That is very interesting question lah. Bila kita berjumpa dengan pihak industri atau universiti, pertama mereka pun tidak kenal kita. Mereka pun tidak kenal tentang akta. Jadi banyak assumption dalam pemikiran. Selalunya akta ataupun peraturan bersifat menyekat. Jadi itu ialah first impression. Diorang punya impression lah. Jadi saya memang bersedia itu kerana saya punya background seperti sebut tadi adalah bidang R&D angkasa. Jadi kita faham bila kita duduk di R&D, kita tidak suka rules. Sebab kita nak berkarya kan. Tapi rules itu perlu. Safety tak boleh kompromi. So jadi bila mereka datang dan mereka bagi tahu mereka nak buat satellite A begini, tapak pelancar begini, di peringkat BPA kita tidak pernah, kami tidak pernah kata tak boleh. So sebenarnya kami akan kata teruskan lesen yang akan dikenakan ataupun permit yang akan dikenakan hanya berdasarkan produk akhir. Jadi bila kita terangkan mengapa akta ini penting dan bagaimana dengan akta ni, dia membantu syarikat you, dia membantu proses R&D you supaya lebih mengikut standard yang lebih baik antarabangsa. Mungkin ada sikit
peningkatan kos, tetapi dia peningkatan kos yang orang kata signifikan. Maksudnya peningkatan kos itu berlaku memastikan you ada satu produk yang berkualiti dan selamat. Dan itu sudah pastilah akan menarik lagi ramai orang. Dan bila you lancarkan satu satelit yang contohnya yang lebih berkualiti, jangka masa hayat satelit mungkin akan lebih bertambah. Bila you bagi tahu bahawa you akan bawa ke satu orbit yang kita pun tahu orbit itu, sebab kami boleh cek dengan peringkat antarabangsa. Kita boleh cek dengan International Telecommunication Union orbit mana yang kurang risiko sampah angkasa. Jadi isu-isu seperti pelanggaran, kerosakan satelit disebab pelanggaran semua akan dapat diminimumkan. Jadi itu sudah pasti akan memberi keuntungan balik kepada dia. Betul. Tapi Orang lebih yakin. dipendekkan, cerita panjang jadi pendek. Bila you mengikut Akta 834, you sebenarnya mengikut best practice yang akan menarik orang luar untuk bekerjasama dengan kita, insyaAllah. Betul, setuju. Okay, soalan seterusnya saya rasa mungkin lebih menarik lagi ya. Mungkin saya boleh tunjukkan pada Dr. Hanafi. Betul. Kenapa teknologi angkasa? Sedangkan kita mempunyai masalah lain lebih penting. Contohnya kemiskinan, pengangguran, penyakit-penyakit berjangkit dalam masa global sekarang. Tapi kenapa mesti teknologi roket? Pandangan doktor. Jadi Dr. Z, sebenarnya untuk permasalahan-permasalahan kemiskinan, kelaparan, penyakit, pengangguran itu semua tu kan. Itu semua sebenarnya jawapannya ada dalam pembangunan teknologi angkasa. Interesting. Ya, Macam mana dia belum bantu? sebab contohnya kan kalau space derived technology yang saya ambil petikan daripada JPL. JPL ada Jet Propulsion Laboratory di Caltech di Amerika Syarikat. Dengan teknologi space derived technology ini, dia buat contohnya susu untuk budak-budak. Okey. Our running shoes yang ada jenama tu di Nike tu pun datang daripada teknologi angkasa. Maksudnya dalam nak membangunkan teknologi angkasa tu, byproduct of the penyelidikan tu memberikan manfaat kepada kesemua permasalahan tadi tu. Betul. Yang kelaparan tadi tu lah. Lepas tu dried food yang diorang hantar dekat Makanan ISS. kering. Ya, makanan kering. Itu pun daripada teknologi angkasa. Kamera phone kita pun daripada teknologi angkasa. Jadi kalau kita cambahkan lagi ataupun kembangkan lagi teknologi angkasa, pergiatkan lagi, dia sebenarnya dia bukannya satu, okey kita nak hantarkan satu benda saja, objektif nak hantar ke LEO orbit ke ialah untuk misi-misi yang tertentu, navigation ke apa ke. Cuma masalah kita tak faham adalah space economy ini, dia ada upstream, dia ada downstream dan juga space derived technology. Okey. Yang negara-negara maju, developed country itu diorang fokus kepada upstream dan juga space derived. Kita masih lagi di Malaysia masih lagi dalam downstream, di mana kita menggunakan aplikasi teknologi angkasa, contohnya satelit, navigasi, cuaca, semua itulah. Bila kita pergi kepada upstream, kita boleh bercambahkan lagi teknologi untuk space derived teknologi. Itu pentingnya kalau kita pergi ke arah teknologi-teknologi angkasa. Kita bukan hanya mengguna teknologi angkasa, tetapi kita sebagai pembuat dan juga pengeluar. Nampak tak? Sebab itu dia boleh membuka ruang banyak pekerjaan. Saya ambil contoh satulah, James Webb Telescope juga. You tengok, kita tengok Amerika Syarikat. Kenapa nak hantar James Webb Telescope? Habis berbilion-bilion dolar untuk nak hantar, mengkaji asal-usul contohnya planet, bintang, asal-usul galaksi semua kan. Itu yang kita nampak. Tapi mereka sebenarnya membangunkan teknologi lain. Contohnya Kantar tu ada satu micro shutter 100 kelak akan digunakan di handphone. Spray dia contohnya dia spray pada dia punya cermin itu sangat very fine spray. Kelak akan digunakan dalam internal combustion engine untuk injekkan fuel. Nampak tak? Itu yang kita tak nampak. Tapi dia punya produk itu lebih besar. Maknanya manfaat daripada pembangunan pendidikan tu kan. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Saya peluang pergi ke Korea ya, ke Institut Teknologi berkaitan dengan pembangunan roket, dan Korea memang telah declare bahawa mereka telah mempunyai homegrown teknologinya sendiri. Dan bila bercakap tentang teknologi roket, antara komponen yang penting adalah komponen untuk penyejukan, sistem penyejukan roket. Jadi company-company yang bersama-sama membangunkan penyelidikan dalam bidang penyejukan roket tu, dia juga menggunakan hasil penyelidikan tu untuk membangunkan produk-produk lain. Contohnya penghawa dingin, dan mungkin juga teknologi kuku dan sebagainya kita banyak gunakan di Malaysia, tapi sebenarnya pencetusnya adalah bagaimana mereka nak menghasilkan sistem penyejukan enjin roket tu sendiri, dan kemudian hasil penyelidikan tu dikembangkan untuk produk-produk
yang diguna pakai oleh manusia dan seterusnya dieksport ke luar negara. Betul. Kita punya spek mata ni pun dia punya resisten daripada cala ni pun daripada teknologi angkasa. Masya-Allah. Okey, kita dah nampak dah kenapa kita tak perlu tertinggal daripada mengejar tentang teknologi roket. Seterusnya mungkin kita boleh beralih sedikit Dr. Hanafi. Bila bercakap tentang teknologi angkasa, mungkin masyarakat masih lagi belum dapat membezakan apa sebenarnya beza antara satelit dengan roket ni. Mungkin doktor boleh terangkan kepada kita dengan nampaknya saya dah nampak beberapa model ya, depan betul, kita ni. betul. Kita boleh bezakan. Okey. Kita pertamanya kita bezakan antara sains angkasa ni ada dua cabang ya. Satu sains angkasa yang core sains angkasa, contohnya macam astronomi, kita ada kosmologi, okay? Itu adalah core science. Macam kaji chemistry bintang lah. dan sebagainya. Asal usul semua kan. Kemudian kita ada applied science. Contohnya aerospace engineering, aeronautics dan juga astronautics. Itu adalah applied science. Dalam teknologi angkasa pula kita pecahkan kepada tiga. Pertama, kenderaan pelancar yang biasa kita guna adalah roket lah. Kemudian kita ada space telescope dan yang ketiga kita ada probe ataupun satellite. Kalau kita dalam aerospace, kejuruteraan aeroangkasa ini kita akan jumpa aeronautik dan juga astronautik. Aeronautik itu di bawah lapisan atmosfera. Contohnya kapal terbang lah saya bawa ni, Blackbird lah ni kan. Okey, ini dia terbang di bawah atmosfera, maknanya di bawah Kármán line. Jadi dia adalah enjin yang bernafas. Okey, enjin yang bernafas maknanya udara masuk, terbakar dan dilepaskan. Okey, itu adalah aeronautics. Tapi bila kita pergi ke angkasa lepas, dia tidak boleh menggunakan enjin bernafas ataupun dipanggil air breathing engine. Sebab itu dia perlukan teknologi roket. Tak ada sebab lapisan oksigen tu. Ya, tak ada. Okay. Jadi roket ini dia bawa sendiri, kalau kita nak bakar sesuatu benda, kita akan bawa oxidizer dengan fuel, bahan bakar. Kemudian dua-dua tangki itu dibawa dalam sebuah roket, kemudian akan dicampurkan dan dibakarkan dalam combustion chamber. So ada tangki lah. Kalau kita tengok roket yang setinggi-tinggi berapa ratus meter tu kan, 80% adalah tangki saja. Tangki oxidizer dengan fuel. Kemudian dia akan bertembung dekat dalam combustion chamber dan gas yang panas itu akan dipercutkan keluar dan memberikan daya tolakan. Itu adalah roket. Roket ini adalah enjin. Dan kelebihan roket, dia tidak ada minimum speed limit. Dia tak ada speed limit. Dia boleh pergi sampai berapa Mach number pun dia boleh pergi laju. Tapi macam kapal terbang dia tak boleh pergi laju sebab dia ada speed limit lah. Jadi itu tentang roket. Kalau satelit dia ada macam-macam. Satelit ada yang pergi nak untuk navigasi, satelit untuk communication. Jadi dia memerlukan kapal angkasa which is roket, engine tadi itu untuk membawa payload itu ke mission yang tertentu. Buat masa sekarang teknologi roket. Tapi ada lagi teknologi yang dibangunkan untuk nak pergi angkasa selain roket. Itu dipanggil non-chemical rocket lah. Dia bukan konvensional, dia macam lastik lah, dia baling je kan. Dia baling untuk pergi. Okey, jadi satellite ataupun probe ini dia akan pergi. Tengoklah mission dia nak bila dah sampai ke orbit yang tertentu dia akan dilepaskan. Bila dia akan dilepaskan, kemudian orbit itu akan satellite itu akan mengorbit bumi. Tengoklah dia punya mission apa benda. Ada yang pergi space telescope, ada yang jadi probe pergi ke planet-planet lain, pergi ke bintang, kaji bintang, ikut mission dia lah. Itu beza antara roket dan juga satellite. Satellite dia adalah payload untuk mencapai misi. Roket ini adalah engine. Dia macam kalau kereta kita pakai engine ICE kan, internal combustion engine, tapi roket dia pakai engine roket thrust chamber ini. Yang komponennya, this is the heart of the technology, combustion chamber dan juga dia punya nozzle. Itu beza dia lah. So kalau boleh saya rakumkan, kita boleh kata bahawa roket tu adalah kenderaan yang membawa payload. Payload tu maksudnya apa yang kita nak lancarkan, sama ada satelit ataupun manusia yang kita bawa untuk ke International Space Station. Betul. Dan satelit itu sendiri adalah objek angkasa yang akan memberikan data kepada kita. Betul, salah satu misi dia lah. Bergantung kepada misi. Okey, kita ke Puan Penguasa semula. Adakah Cik Fairuz percaya bahawa Malaysia telah bersedia untuk menghasilkan homegrown satellite sendiri? Jadi kalau kita lihat, kita telah mempunyai 13 buah satelit di Malaysia. Dan dari tahun 1996 sehingga sekarang. Satelit kita yang pertama dilancarkan, memang kita lancar pada 26 September
26 which is September. today, which is hari ni. Oh, ya. Pada tahun 2000. Itu kita lancarkan Tiongset. Okey, Tiongset. Itu ialah satu projek usaha-sama antara masa itu belum ada lagi agensi angkasa negara. Okay, bahagian kajian sains angkasa antara usaha-sama bahagian kajian sains angkasa dengan satu universiti di UK. Jadi kemudian yang kedua untuk upgrade situ kita juga melancarkan satelit Malaysia yang kedua Razak-Set tahun 2009 yang mana kita memegang IP bersama untuk medium aperture camera. Maksudnya kita dah mampu membuat satu kamera remote sensing yang beresolusi tinggi. Jadi yes, kita dah mampu untuk membuat satelit. Tetapi dah pastilah kalau kita lihat bahawa teknologi satelit itu berkembang dan aplikasinya juga berkembang. Dan kalau kita hanya mempunyai keupayaan dalam membuat satelit tetapi tidak ada keupayaan untuk membawa satelit, maka kita belum lengkap ekosistem angkasa. Jadi untuk menjadi sebuah negara yang baik, program angkasa di Malaysia perlu melihat untuk kita juga mempunyai kepakaran untuk membuat ataupun menguruskan roket untuk membawa tersebut. Tapi saya selalu share satu perkara ni. Untuk nak menjadikan program angkasa Malaysia ni sustain, dia memerlukan dua jenis program. Satu ialah program yang kita buat satelit, buat roket ni nak solve masalah negara, nak bantu pertanian, nak guna untuk komunikasi. Bagi saya itu biasalah. Dia tidak menimbulkan inspirasi, tapi dia menyelesaikan problem, which is important. Tapi satu lagi program yang Malaysia kena ada ialah program nak menginspirasikan rakyat. Kadang ada rakyat dia fikir kita cerita kita buat satelit, buat roket, dia take note. Tetapi kalau kita ada satu program yang boleh membawa, dengan kita tahulah Malaysia sekarang ni kan pelbagai rejim pemikiran. Kalau kita boleh bawa seluruh rakyat Malaysia, kita kata kita nak menjadi wakil humanity untuk manusia rantau ASEAN untuk pergi ke Mars. Sudah pastilah orang boleh relate. Manusia dia relate dengan orang. Dia tak boleh relate dengan satelit. Jadi bagi saya program angkasa yang baik perlu ada dua. Satu program yang menyelesaikan masalah negara dan mungkin boleh mendatangkan ekonomi benefit. Tapi satu lagi program ialah program inspirasi yang akan boleh bawa Malaysia in the future. Jadi sebagai sebuah negara yang baik, kita boleh kena ada vision jauh tu. Itu yang dibuat oleh UAE. Dia start dengan space program dia. Lupakan sebentar dia negara kaya. Dia start program dia dengan membawa misi ke Mars. Lepas tu dia mula start develop remote sensing untuk bumi dan sebagainya. Dan itu juga pernah disebut oleh Presiden Amerika Syarikat pada ketegangan perang dingin dulu. Program angkasa tak mudah. Betul? Program angkasa ialah selalunya sukar, tetapi dia memerlukan seluruh American untuk membantu dia. Jadi dia berjaya membawa the whole American dan kita boleh lihat data pada tahun 72 peningkatan minat terhadap STEM tu mendadak. Okay. Sebab dia target nak menjadi manusia pertama mendarat kat bulan. Yang disebut oleh Kennedy dululah. Jadi bagi saya Malaysia memang dah mampu dan Malaysia mempunyai jauh potensi untuk pergi ke depan. Tetapi janganlah buat yang orang lain dah buat. Cuba fikir apa keunikan kita. Katalah keunikan kita ialah kerana kita berada di ekuatorial dan tak ada orang pun nak lancar satelit yang pusing ekuatorial. Semua satelit, kebanyakan remote sensing buat satelit nak pusing polar orbit ataupun sun synchronous sebab negara dia orang dekat atas tu, negara-negara Eropah, Jepun apa semua. Jadi satelit tu pusing banyak kali dekat negara dia orang. Kalau Malaysia buat macam tu, sedangkan negara kita kat Khatulistiwa, kita kena buat Kedudukan satelit kita lebih strategik. kita kena buat satelit yang boleh lihat Malaysia banyak kali. Dan orang tak buat sebab UK, Jepun buat apa dia nak buat satelit yang tak tengok negara dia. Jadi kita kena fikir macam tu. Sebenarnya apa problem kita, apa keunikan kita, tetapi program angkasa ialah program kerjasama antarabangsa. Saya tertarik dengan kenyataan tu. Seterusnya mungkin Dr. Nafi boleh bagi komen sikit. Ada dah banyak tapak pelancar di seluruh dunia. Kenapa mesti Malaysia membanggakan tapak pelancar sendiri? Secara geografinya, kita sangat blessed dengan rahmat keadaan kita di ekuatorial itu. Sebabnya bila di Khatulistiwa ini
kita tengok bumi yang bumi bulat, tak adalah bulat tepat, dia membujur di tengah itu. Dia ada extra push, dia punya velocity kat situ, maknanya kita di Malaysia bergerak, negara-negara di equator itu bergerak dengan lebih laju berbanding negara di latitude yang tinggi. Maksudnya kedudukan Malaysia itu satu kelebihan. Ya, kelebihan sebab kita ada extra push. Kita dah ada inertia dari kita sendiri. Jadi kita memerlukan sedikit tolakan untuk masuk ke dalam orbit yang kita nak. Itu kalau dari sudut teknikal dia delta V lah, anjakan velocity tu, perbezaan velocity tu untuk nak dapatkan tu. Jadi bila kita dapat menjimatkan delta V itu, kita dapat menjimatkan bahan bakar. I see. Nampak tak? Maksudnya kalau pelancaran tu berlaku mungkin di atas garisan yang kebetulan negara kita berada dalam garisan tu, maka pelancaran tu success rate-nya mungkin lebih tinggi dan jauh lebih murah. Jauh lebih murah, ya betul. Cumanya ialah negara kita ni ialah kita faham geografi cantik, tetapi ruang udaranya agak terhad. Okey. Ruang terhad. Itu cabaran lain lah. Sebab itu betul Tuan Fairuz cakap tadi, kita memerlukan antarabangsa, which is regional ataupun ASEAN. Okay. Sebab kalau Eropah, dia dah jadi kesatuan ISA tu. I see. Nampak tak? Kalau French launch je, dia akan masuk ke negara-negara lain sebab negara orang kan rapat. Begitu juga dengan ASEAN. Maksudnya kita kena bekerjasama dengan negara Ya jiran. betul. Regional tu penting. Regional tu penting. Sebagai Macam mana? hub pelancaran baru di rantau ASEAN. Betul. Interesting. Okey, kita dah banyak melontarkan soalan. Mungkin kita main game sikit boleh? Oh. Okey, kita ada yes and no question. Dan kalau yes and no question tu ada contradict, mungkin boleh ada penjelasan dan kita boleh bincang. Boleh. Bersedia? Bersedia. Okey, soalan yang pertama. Teknologi AI boleh mengurangkan risiko kemalangan angkasa melalui navigasi yang tepat dan efisien. Ya atau tidak? Jawapannya ya dan tidak juga. Okey, interesting. Okey, boleh bagi justifikasi kan? Sila. Kita teknologi AI mampu membuat tugasan yang manusia tak mampu buat. Okey. Tetapi AI yang baik ialah teknologi yang mampu berfikir seperti manusia. Dan teknologi AI Tapi yang bukankah itu akan mendatangkan masalah? Competition kepada manusia pula. ya, dan teknologi AI yang jauh lebih baik yang tidak muncul lagi ialah dia boleh berfikir seperti mana manusia berfikir tetapi dengan penuh etika. Jadi bayangkan kalau teknologi AI yang kita bangunkan yang sedemikian, maka kalau pagi tadi saya ada siri dengan Mosti tadi, ada 900,000 objek angkasa yang bersaiz kecil-kecil. Manusia tidak mampu untuk detect dan allocate exact point untuk setiap objek tersebut. Maksud Tuan Reja Angkasa atau debris? Space debris tu. Okay. Tapi dengan AI, dia mampu untuk allocate dan memandu arah satelit tersebut. Jadi, itu ialah jawapannya ialah ya. Tetapi kita kena, mengapa tidak yang saya kata, ialah kerana, maksudnya dia ada kesan negatif lah, bukan tidak ya. AI ini juga, dia terbuka ruang untuk ancaman. Orang boleh menyalahgunakan AI. Orang boleh hack sistem AI. Tetapi antara dua faktor ni, kita patutnya settlekan dengan etika, dengan teknologi sebagai settlekan problem ni. Sebab kita kena pergi ke AI, you tak boleh stop. Saya rasa AI dalam kehidupan ni dia akan menjadi satu trend, tetapi kita kena beringat. Itu sebab mesti lancarkan etika AI. Kita nak supaya saintis Malaysia ataupun saintis dunia bila dia buat AI, dia mesti mampu berfikir seperti seorang insan yang ada etika yang tinggi. Tapi there is always challenge dan science is about challenge. So jadi sains tak betul dan sains ni orang tak boleh kata sains tu salah sebab sains ni evolve. Okay. Contoh dengan teleskop kecil dulu kita kata kita hanya ada 8 planet dan bintang kita hanyalah 100,000. Tapi dengan James Webb teleskop rupanya kita tahu universe ni jauh lebih besar. Bintang rupanya bukan ratus ribu tapi juta. Adakah sains menipu? Tidak, sains tidak menipu. Jadi itu bagusnya sains kalau orang tu faham betul-betul falsafah sains. Sains sebenarnya ialah asas kepada AI dan sains ialah evolve. Cuma sebelum daripada kelahiran Einstein sekalipun ataupun Newton, memang etika menjadi tulang belakang kepada sains ataupun AI. Maksudnya secara umumnya
Tuan bersetuju bahawa AI membantu dalam navigasi angkasa yang tepat dan efisien. Cuma dia perlu ada etika. Macam mana pula dengan Ya, jawapan saya yes, betul. Yes. Mengurangkan risiko. Ya, betul. AI dia untuk fasa, AI ada 3 fasa. AI yang pertama, yang fasa kita mengalami sekarang adalah bergantung kepada feeding the data. So manusia feed the data dan dia akan tengok dia punya language model tu untuk nak determinekan apa seterusnya. Kemudian peringkat yang ketiga itu peringkat kedua dia akan berinteraksi antara sub-sub sistem yang lain. Peringkat yang ketiga itu bila AI dah terlalu mature, dia boleh mencapai tahap hampir kepada manusia, ada wisdom. Tapi bezanya manusia ni wisdom dia lain. Buat masa sekarang AI lagi belum sampai ke tahap tu. Hikmah tu belum lagi. Jadi buat masa sekarang, ya betul, jawapan saya adalah ia dapat mengurangkan risiko kemalangan angkasa. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Ya. Aktiviti pelancaran roket boleh mengganggu ekosistem semula jadi tanpa kawalan. Setuju atau tidak? Setuju. Sebab ada perkataan tanpa kawalan tu. Kan? Bila kita contohnya ialah kalau tanpa kawalan, apa yang terjadi kat stratosfer kita sekarang? Stratosfer ni ialah orang kata crowns lah of the earth ni, sebab manusia punya aktiviti di bawah troposfera ni. Stratosfer ni ialah kawasan sama seperti permukaan dasar laut yang tidak diganggu. Sepatutnya dia ialah kawasan yang terletak ozon. Okey. Tetapi dengan pelancaran teknologi roket yang semakin banyak dan juga re-entry yang semakin banyak, kita lihat kandungan asid sulfurik dekat stratosfera itu telah meningkat kandungan 10% kandungan toksid aluminium, nikel, kuprum yang sama komposisinya dengan komposisi roket. Betul. Jadi bayangkan aktiviti roket boleh mengganggu lapisan stratosferik dan apa akan jadi kepada ozon kita. Jadi bila disebut tidak ada kawalan itu yang kena hati-hati. Yang kedua, teknologi angkasa tanpa berhati-hati ini akan menimbulkan isu baru iaitu tiada kelestarian. Kalau di peringkat antarabangsa selalu ada disebut space sustainability ni tak ada dan sebagainya. Dan itu isu yang paling ketara ialah sampah angkasa. Debris angkasa satu isu yang mana di peringkat UN sendiri hanya mampu untuk mengeluarkan satu garis panduan. Belum mampu untuk membuat undang-undang seperti treaty. Perlukan masa untuk yakinkan semua orang. Tetapi kita boleh lihat sampah angkasa ialah masalah sekarang dan masalah masa depan yang perlu diuruskan. Macam mana dengan Dr. Hanafi? Setuju dengan statement ni? Betul, saya setuju kalau tanpa pengawalan sebab dari sudut roket tu sendiri, saya rocket scientist. Kalau kita tengok statistik lah, setiap 3 hari satu pelancaran roket. Maknanya 1 tahun dalam 100 lebih orang lancar roket. So 3 hari ada satu negara akan hantar roket. Yang kita tengok China sekarang ni berlumba dengan Amerika Syarikat lah kan. Okey, setiap kali pelancaran itu ada noise. Lepas tu temperature, suhu yang berlaku dan dilepaskan itu agak tinggi. Bila suhu tinggi ada nitrous oxide. Dan bila dia melalui daripada darat sampai ke dia punya spektrum tu menyeluruh. Nampak? Kalau macam aviation, commercial aircraft, dia dah pergi ke arah kepada SAF, Sustainable Aviation Fuel. Roket masih lagi belum ke arah green propellant lagi. Dari sudut R&D masih dah ke arah itu, green propellant lah. Sebab tu kebanyakannya menggunakan hydrogen, dah tak guna RP1. Cuma ialah kita dapat melimitkan karbon, tetapi bila suhu yang tinggi dia akan excite nitrous oxide. Nitrous oxide. Pelepasan gas-gas tertentu. Ya, yang lain. Jadi nampak semakin jelas kenapa perlunya akta dan juga peraturan berkaitan dengan aktiviti angkasa itu. Okey, satu lagi soalan yes no question. Malaysia ni mampu ke berjaya saing dalam bidang SDI tanpa bergantung kepada kepakaran luar, termasuk sektor angkasa? Dr. Hanafi, sila. Setuju atau tidak? Salah satu challenge yang utama selain daripada dana adalah kolaborasi antarabangsa. Kita tidak boleh lari dengan kita perlu belajar. Sebab kita faham negara-negara yang membangun semua, dia dah ada teknologi semua dan dia bersedia untuk knowledge transfer. Tetapi ada bidang yang tertentu, ada elemen yang tertentu itu memerlukan kepakaran tempatan. Contohnya dalam thrust chamber ataupun membuat enjin itu sendiri. Itu adalah the secret recipe untuk setiap industri. Tak akan share?
dia So susah far. nak share. So far tak- Ya, okay. dia kalau kita pergi melawat pun kita pun kena simpan restriction. banyak restriction dah, betul. Sebab itu kita kena melahirkan lebih banyak bakat. Sebab itu mesti yang buat podcast ini awareness untuk menarik minat itu penting. Kalau kita tak ada bakat home ground kita sendiri, kita tak akan capai untuk nak buat this core teknologi. I see. Tuan Penguasa macam mana? Mampu tak kita bersaing? Program angkasa adalah satu program yang unik. Dan mengapa ditubuhkan pejabat hal ehwal angkasa lepas di UN ialah kerana elemen kerjasama antarabangsa. Okey. Jadi kerjasama tu adakah berbentuk persaingan ataupun kerjasama yang berbentuk bukan Friendship. persaingan Compliment. Jadi kita lihat walaupun berlakunya perang dingin, berlakulah whatever perang dekat ni, Amerika dengan Rusia tetap bekerjasama membangunkan International Space Station pada awal tahun 1990-an. Jadi itu adalah dua persaingan yang hebat. Masih lagi Belum. mampu bekerjasama. Tetapi untuk space, mereka terpaksa bekerjasama kerana mereka faham bahawa tidak ada satu negara pun yang mampu menghantar misi-misi ke planet, ke bulan dan sebagainya tanpa kerjasama sebab terlalu mahal. Saya ambil contoh program Artemis. Mengapa US mengajak semua negara untuk bekerjasama dengan dia? Sebab kerana dia tahu bahawa dia tak mampu untuk buat seorang. Begitu juga China dengan Rusia. Maknanya dari segi kepakaran dan juga bajet tu sendirilah. Dan yang contohnya hantar satelit. Adakah ruginya sebuah satelit yang mampu melihat seluruh dunia tapi kita kata nak lihat Malaysia? Kan lebih baik kerjasama. Sebab you buat satelit sebenarnya boleh tengok negara Indonesia, jiran kita, mana-mana laluan satelit lah. Jadi nature of space program, personally saya rasa, sepatutnya ni personal saya rasa, sepatutnya ialah pemikiran semua negara ialah pergi kepada prinsip kerjasama kerana mengikut treaty juga space bukan milik sesiapa. Betul. Walaupun Amerika pergi pacak NERA tapi sport tu bukan dia punya. Jadi space memang ikut treaty ialah humankind. Mankind tapi ada orang sensitif kalau sebut mankind dia suka kata humankind sebab man so jadi orang sebut humankind. Tapi betul lah spirit dia. Jadi atas dasar tersebut, atas dasar UN Space Treaty, kerjasama. Cuma you kena define persaingan tu macam mana lah. Okey, soalan terakhir untuk yes or no. Industri angkasa akan menjadi trend utama ekonomi berasaskan teknologi pada 10 hingga 15 tahun akan datang. Setuju atau tidak? Setuju. Kerana teknologi angkasa, data is the goal. Data tu goal. Dan kita tengok trend SpaceX yang dia hantar Starlink dah secure the spot berpuluh-puluh ribu spot sampai kali nak target sampai 60,000 spot itu Starlink itu kerana ialah kita nampak servis adalah internet jaringan internet tapi the data dia itu that is the goal of the teknologi itu sendiri. Ya betul dan they are moving towards to the space mining space mining untuk nak mine dekat asteroid ke dekat bulan ke dia macam dia tak ada had tenaga. Contohnya di bulan ada satu sumber tenaga yang green yang baru dan tidak berbahaya tapi level dia tu macam nuklear which is helium-3 tu. Itu siapa dapat gali tu, siapa bawa balik itu that is tenaga yang baru. Ada juga asteroid yang penuh dengan diamond. Wow. Ada teknologi pergi ke sana worth of trillions of dollar. Bawa balik tu kaya. Saya sukalah diamond. Tuan Penguasa. Cuba ulang balik soalan tadi. Maksudnya industri angkasa ni adalah trend utama ekonomi untuk sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun akan datang. Pandangan saya begini, walaupun saya bekerja di sektor angkasa ni, saya tidaklah fanatik kepada angkasa ni adalah segala-galanya. Bagi saya angkasa ni adalah tools. Dia mungkin untuk bioteknologi, untuk nanoteknologi, untuk macam tadi soalan mula-mula tadi, ada orang kata buat apa nak pakai space, ramai lagi orang miskin. Kan, jadi kita tahu bahawa kerajaan tak, contohnya kes India kan, mengapa dia macam dia guna space medicine tu berjaya menyelesaikan masalah orang miskin yang duduk di rata-rata corok kat India yang besar tu tak mampu untuk mendapat rawatan doktor yang sempurna, doktor pakar yang kebanyakan bertumpu di Hyderabad, Delhi dan sebagainya. Tapi dengan space medicine dia dapat solve benda tu. Macam mana dia solve tu? Sebab contohnya dia duduk di Calcutta tetapi doktor pakarnya di Delhi katakan dengan menggunakan telemedicine. I see, telemedicine. Maksudnya dia boleh tengok pesakit tu seolah-olah pesakit tu duduk sebelah dia. Tak perlulah pesakit tu travel. Orang susah mana boleh travel nak jauh-jauh. Jadi tu contoh. Tapi kalau kes Malaysia, pandangan saya beginilah.
kita ni bukannya negara macam Amerika, Rusia kan. Mungkin belum lagi. Mungkin belum lagi. Kita tak mampu nak cakap kerajaan bagi saya 300 juta kerana saya nak buat space program. Which is susah. Pengalaman kita pun tunjuk. Jadi program angkasa di Malaysia mesti wajib menyokong polisi kerajaan yang lain. Ada. Macam mana program angkasa nak menyokong program makanan? Macam mana program angkasa nak menyokong program kesihatan? Macam mana program angkasa nak menyokong program agriculture, pertanian. Agriculture, kan? Jadi dengan begitu, nanti yang akan minta bajetnya bukan MOSTI sahaja. MOSTI dengan MINDEF. MOSTI dengan Ministry of Agriculture minta bajet. Jadi kesimpulan dia pada pandangan saya, untuk kes Malaysia, angkasa adalah tools dan dia sepatutnya menyokong industri-industri yang lain Sekitar. Wallahualam. I see. Okay. Bila kita bercakap tentang potensi dalam bidang angkasa ni, kita tak akan dapat lari daripada melihat potensi kerjaya. Betul. Jadi mungkin sebelum ni kita cuma nampak bidang angkasa, potensi kerjaya ni adalah astronaut saja. Mungkin Dr. Hanafi boleh kupaskan sikit apa sebenarnya peluang kerjaya yang dapat dibina dalam sektor angkasa ni. Silakan Dr. Okey, terima kasih Dr. Z. Okey, kalau tengok yalah kerjaya dia astronaut lah. Tapi kita boleh juga rocket scientist lah kan. Kita juga boleh jadi macam jurutera aeroangkasa. Jurutera angkasa ni dalam bidang aerospace engineering, kita ada 4 bidang yang utama. Satu struktur, aerodynamics, kita ada propulsion dan juga kita ada control dynamics. Jadi keempat-empat elemen ini dipakai bukan semata-mata dalam aeroangkasa tapi dipakai dalam civil contohnya. Contohnya struktur civil engineering, apa yang orang buat adalah nak kukuhkan jambatan, dia letak banyak pillars, banyak tiang, betul tak? Tapi kalau dekat angkasa ataupun dalam kapal terbang ke, you nak kukuhkan, you tak boleh letak solid tau structure. Sebab berat itu adalah musuh. Sebab kita nak terbang kan, bertantan kan. Jadi apa yang perlu buat? Dia kena mengkaji struktur semi monocoque yang boleh menguatkan lagi. Macam mana nak alirkan force itu supaya lebih kuat dan tahan. Nampak tak? Tapi pada masa yang sama ringan. Pada sama ringan. Kemudian datang pula engineer bahan. Nampak tak? Engineer bahan. Sebab tu bidang angkasa ni dia adalah multidisiplin. Tadi aerospace engineer lah. Kita juga boleh jadi astrophysicist, jadi scientist lah, planetary scientist. Dan tidak lupa juga sebagai data scientist. Siapa yang minat mathematics, dia boleh jadi data science komputer lah. Sebab saya sebut tadi, dia adalah multidisiplin. Dalam roket itu chemical, orang chemistry ada, orang engineer ada, orang biology ada. Sebab kalau bawa human mission, manusia dalam tu macam mana dia nak ketahanan yang G-force yang tinggi. Data scientist untuk orang kontrol kat bawah, navigasi, communication semua tu kan. So banyak, banyak. Sebab itu saya nasihatkan siapa minat dalam sains angkasa, teruskan, tapi kena tahu 2 benda. Saya nasihat kepada pelajar, saya pun sama. 2 benda. Satu, minat, dan kedua adalah mampu. Mampu bukan dari sudut financially ataupun duit, mampu dari segi intellectual dan juga emosi untuk nak menghadapi cabaran nak belajar benda tu. Dia faham dia adalah susah tapi dia tidak mustahil. Tapi kalau dia ada minat, dia akan termotivasi untuk terus pergi lebih tinggi, lebih jauh lah. Nampak lebih jelas lagi. Maksudnya semua bidang basic science, fizik, bio, kimia, sains komputer dan sebagainya adalah applied yang diperlukan dalam bidang angkasa ni. Mungkin dalam bidang fizik, Tuan Fairuz dia bidang fizik saya percaya. Mungkin lebih jelas lagi di mana fizik tu boleh menyumbang dalam bidang kerjaya di aeroangkasa ni. Sebelum saya jawab yang itu, pasal kerjaya ni kan, sebab saya nak memberi gambaran bahawa bukan hanya engineers, bukan hanya doktor, bukan hanya orang yang ada sarjana muda yang boleh terlibat dalam bidang kerjaya. Law. Kita tahu bahawa Elon Musk mempunyai wawasan untuk nak membina kehidupan di angkasa lepas. Koloni. 2035 katanya, kita tunggu dan lihatlah, which is 10 years from now. Apabila ada kehidupan di angkasa, kita perlukan carpenter. Betul. Kita perlukan wartawan, kita perlukan tukang masak, kita perlukan orang yang jaga plumbing kat rumah kita kalau bocor dan sebagainya. Betul. Dan itulah kerja-kerja biasa yang ada kat bumi. Tapi kita perlu hari-hari kan, rumah kita bocor lah segala macam kan. Tetapi sekarang ni pekerjaan tersebut kena buat di angkasa. Jadi saya selalu cakap dengan kawan-kawan bila minum. Jadi bila ada anak cakap dengan dia orang, kalau jadi wartawan, jadilah wartawan yang paling bagus. Kalau you jadi tukang
kayu, you jadilah tukang kayu yang paling hebat. Sebab you ada peluang untuk pergi ke space dan you tak perlu kata nak jadi space kena jadi astronaut. Nak jadi space kena jadi engineers. Tak. Jadi apa yang you buat, tukang kayu, you tukang baiki motosikal, you apa, tapi kerja tu diperlukan. Itu adalah kerja yang belum wujud. Tetapi akan wujud. Dan benda tu hampir confirm lah yang akan berlaku, cuma bersedia ataupun tidak. Dan di universiti pun sama. Bila kita sebut ni, sebab selalu kita memberi seolah-olah pergi ke space ni ada elite. Physicist yang apa, Einstein segala macam, quantum dan segala macam kan. No. Bukan. Dia ialah awam. Dia ialah orang awam. Kehidupan di angkasa ialah kita perlukan semua sektor sokongan-sokongan ni. Dan mungkin tambahan lagi space law. Satu lagi bidang yang interesting. Space economy pun tak ada lagi. Space economy satu lagi. Okey, mungkin ni soalan yang terakhir kepada kedua-dua panel. Kita dah berbincang tentang begitu banyak potensi dalam bidang angkasa dari segi kerjaya, ekonomi dan sebagainya. Cabaran kita yang terakhir sekarang adalah bagaimana kita nak menginspirasikan para pelajar dan golongan muda dalam membangunkan minat yang mendalam dalam bidang angkasa ni sebagai salah satu pilihan masa depan. Saya persilakan Dr. Nafi. Saya dulu. Jadi, okey. Nak terinspirasi ni, bahasa yang mudah adalah lihatlah alam. Kita manusia mempunyai sifat semula jadi untuk curiosity, untuk mengetahui lebih. Jadi bila sama saya waktu kecil, bila saya tengok langit, saya tengok gelapnya, kenapa jadi macam ni, kita ada curiosity yang tersendiri. So bila kita lihat alam, kita nak tahu apa di sebalik itu. Jadi daripada sifat ingin tahu itu, dengan sifat lihat alam itu, kita akan drive our force untuk menceburui bidang angkasa. Jadi untuk siapa yang saya sebut tadi, siapa yang mereka yang minat dan juga mampu tadi itu, bagi saya suka pergi satu bidang yang challenge myself, yang tak ramai pergi, sebab itu saya rasa itu ialah kita nak jadi pakar. Macam Tuan Fairuz sebut tadi, kita bukan saja nak jadi jago kampung, jago dunia, kita nak jadi jago planet yang lain. Nampak? Jadi buatlah yang terbaik. Siapa nak jadi tukang masak ke wartawan ke, buat yang terbaik. Jadi nak inspirasi, tengok alam, tanya diri sendiri, cermin diri sendiri apa yang nak jadi, tapi jadi the best dalam bidang profesi masing-masing. Wallahualam. Macam mana Tuan Fairuz untuk kita menginspirasikan generasi muda kita dalam bidang angkasa? Bila kita semasa di planetarium dulu lah kan, khususnya bila kita tanya dekat audiens kita, budak-budak tingkatan 4 dan 3, minat matematik tambahan, tak minat. Minat fizik, tak minat. Minat nak jadi astronaut. Nak tahu tak bumi ni akhirnya akan jadi macam mana? Nak tahu tak sebenarnya who we are, siapa kita? Unik sangatkah manusia ni? Jadi soalan-soalan tu ialah soalan-soalan asas. Saya rasa sebagai manusia, itu sebab sifat manusia ni explore. Mula-mula kita explore melalui darat, kita explore melalui laut, kemudian explore ke angkasa. Mengapa kita explore ni ialah kerana kita sebenarnya, bagi saya bila saya sebut space, sebenarnya bila kita buat space, kita bukan pandang keluar, sebenarnya kita pandang diri kita. Kita pandang balik bumi. Jadi sebenarnya kalau kita nak inspire whatever budak-budak pelajar ni semua, kita kena tunjuk bahawa mereka ni adalah sebahagian daripada angkasa. So jadi yang kedua, mereka kena ada kefahaman. Kita tahu bahawa dinosaur ni pupus sebab mereka tak pandai fizik. Dia orang tak ada ilmu sains angkasa, dia tak tahu. Jadi kalau manusia tak belajar pada dinosaur, kita akan pupus. Jadi manusia kena jadi yang doktor sebut tadi, interspecies planet. Kalau tak, kita akan pupus. Tunggu masa je bila asal datang kan. Jadi you nak pupus ataupun tak? Tu tanya dekat orang. Kalau you tak nak pupus, dan you start kena learn pasal sains. So jadi kadang-kadang memang susah lah nak inspire orang Malaysia, pandai-pandai semua. Kadang kita terpaksa pergi ke arah yang humanity lah, benda macam tu. Dan biar saya tak minta pun budak-budak yang kata 4 kata 5 tu berfikir. Tapi insya-Allah bila dia orang dewasa, dia orang akan teringat bahawa dia orang hidup ni ada tujuan. Bukan setakat untuk nak jadi engineer dan sebagainya. Dia sepatutnya
tanggungjawab kita ialah jaga bumi ni. Jangan buang sampah kat depan rumah. Sebab nanti you akan buang sampah kat angkasa lepas. You akan rosakkan bumi. Macam nak cakap benda tu? Itu yang kadang susah lah, Doktor. Awareness lah, pendedahan. Awareness satu dan satu lagi kita tak dapat nafikan. Mereka akan bertanya akhir sekali apa peluang kerjaya. Jadi macam kita sebut tadi, Dr. Hanafi dah jelaskan begitu banyak peluang yang kita dapat lihat daripada pembangunan industri angkasa ni, dan ia mungkin menjadi salah satu daripada punca yang sektor ekonomi akan datang kan. Jadi tak rugilah kalau mereka bermula daripada sekarang menanamkan minat untuk menceburkan diri dalam bidang angkasa. So saya rasa itu sahaja yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Terima kasih pada panelis kita, Profesor Madya Teknologis Dr. Hanafi dan juga Tuan Fairuz. Hari ini kita dah kupas macam-macam benda tentang penerokaan angkasa, tentang apa pendirian Malaysia dalam penerokaan angkasa ni, dan apakah impak dan kesannya kepada kehidupan seharian dan juga peluang kerjaya masa depan. Jadi untuk para audiens, kalau ada apa-apa soalan yang susulan boleh juga suarakan kepada kita. Boleh hubungi bahagian penguasa angkasa di bpdg@mosti.gov.my. Jadi itulah sahaja perkongsian daripada bahagian penguasa angkasa untuk sesi Bual Sains Podcast Mosti 2024 dengan tajuk yang kita kupaskan tadi, iaitu angkasa, pencetus inspirasi dan inovasi. Untuk sebarang persoalan lanjut, boleh hubungi bahagian penguasa angkasa dan emailkan terus ke bpdg@mosti.gov.my. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.